Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan masuk di subtopik 3.3. Ya, masih lagi di bab termokimia. Kita berada di subtopik yang terakhir, aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan seharian. Okey. Boleh rujuk pada gambar rajah ataupun gambar yang berada di skrin. Ini adalah contoh aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik. Okey, kalau eksotermik kita ada hot can, ya, kita dah bincangkan pada video sebelum ini, ya, di mana hot can ini adalah bekas makanan ataupun tin makanan yang boleh disediakan panas tanpa berlaku pemanasan di luar. Jadi maksudnya di dalam tin tu sendiri dah ada bahan kimia, ya, yang menyebabkan apabila bercampur dengan air akan menyebabkan tin tu panas, dan tak perlukan api untuk panaskan makanan dalam tin itu. Okey. Yang kedua contohnya adalah tindak balas ataupun dalam kimpalan. Okey, contohnya kimpalan kereta api. Ya, kita perlukan haba yang tinggi untuk meleburkan besi untuk melakukan kimpalan. Okey, seterusnya adalah pembakaran bahan api. Okey, kita dah belajar di tentang jana kuasa. Tingkatan 3 ada belajar tentang jana kuasa, di mana jana kuasa ni dia memerlukan bahan api untuk memanaskan air menjadi steam untuk memutarkan turbin. Jadi bahan api ni adalah satu tenaga bahan api adalah perlu dibakar, ya, untuk menghasilkan satu haba yang tinggi untuk memanaskan air atau menjadi steam untuk memutarkan turbin. Okey, untuk aplikasi endotermik, ya, contohnya seperti pet gel. Okey, pet gel ni kalau kita kat Malaysia yang famous adalah cold fever, kan. Kalau demam, kita letakkan pet gel tu di tengkuk ataupun di dahi. Okey, seterusnya kalau panas kita ada hot can, kalau sejuk endotermik kita ada tin minuman sejuk kendiri. Okey, sama juga konsepnya dengan hot can. Berbezanya adalah minuman sejuk kendiri ni, ya, kita boleh minum minuman dalam tin tu dalam keadaan sejuk, ya, tanpa perlu disimpan terlebih dahulu dalam peti air. Sebab tindak balas saja ada bahan kimia di dalam tu yang bila bercampur dia akan menyebabkan tin tu menjadi sejuk. Okey, yang seterusnya adalah serbat. Serbat ni adalah satu jenis pencuci mulut. Maksudnya dia macam lebih kurang aiskrim lah. Pencuci mulut daripada buah-buahan. Okey. Okey, jadi cabaran minda di sini. Okey. Perpeluhan menyebabkan badan berasa sejuk. Adakah perpeluhan itu tindak balas eksotermik ataupun endotermik? Okey, boleh terangkan jawapan anda. Okey, boleh fikir dalam 10 saat apa jawapan anda. Okey, jawapannya adalah, ya, berpeluh adalah reaksi eksotermik, ya, kerana peluh menyejat dari kulit, ya, melepaskan haba ke persekitaran. Ini adalah konsep eksotermik lah. Okey, melepaskan haba ke persekitaran dan menyebabkan badan anda menjadi sejuk ataupun akan menyejukkan badan anda. Jadi konsep melepaskan haba ke persekitaran lah yang menyebabkan dia dianggap sebagai tindak balas eksotermik. Okey, dalam subtopik 3.3 kita akan belajar tentang nilai bahan api. Okey, jadi sebenarnya bahan api tu, ya, adalah sebatian, ya, atau sebatian yang terbakar dalam udara untuk menghasilkan tenaga haba. Ni bahan api ni, ya, dia terbakar dan bahan api ni akan hasilkan tenaga haba. Okey. Jadi setiap bahan api mempunyai haba pembakaran yang berlainan. Jadi apa maksud nilai bahan api? Okey, maksudnya adalah kuantiti tenaga
yang terbebas apabila 1 gram bahan api terbakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. Okey. Ya, tenaga tu yang terbebas kita ambil satu nilai iaitu 1 gram bahan api yang terbakar. Jadi unit ya bagi nilai bahan api adalah kJ per gram ataupun kilojoule per gram. Okey, kilojoule ni kita dah jumpa sebelum ni. Okey, jadi dia punya persamaan ataupun formulanya adalah ya nilai bahan api sama dengan nilai haba pembakaran bahan. Okey, yang ni kita dah belajar di 3.2. Bagaimana nak cari? Ni sebenarnya adalah delta H. Okey, bahagi dengan gisim molar bahan, gram per mol. Okey, gisim molar bahan. Jadi delta H bagi gisim molar bahan kita akan dapat kilojoule per gram. Sebab mol ni kita potong kan 2. Sebab kilojoule per gram itu adalah nilai bahan api. Okey, kita tengok pada contoh perhitungan di sini. Ya, soalan dia kata haba pembakaran oktana, ya, oktana C8H18 ialah negatif 5500 kilojoule per mol. Maksudnya negatif tu adalah eksotermik. Ya, hitungkan nilai bahan api bagi oktana. Okey. Jadi kita tengok pada soalan, ya, ni nilai apa ni? Kalau kilojoule per mol ni. Ini adalah nilai delta H. Kan? Nilai haba pembakaran dia. Okey, dia kata hitungkan nilai bahan api bagi oktana. Jadi kat sini dia bagi JAR dia, kita boleh kira C8H18 JMR dia berapa. Okey, untuk dibahagikan di sini. Okey. Jadi penyelesaian dia samalah, kita kira dulu JMR dia, gisim molar oktana. Ya, C8 darab 12 apa 12 ni C. Okey, H 18 darab 1. Kenapa 1? H ni adalah 1, ada 18 mol dia kat situ. Okey, seterusnya pembakaran lengkap 114 gram oktana. Ini gram oktana ni apa? Daripada gisim molar tadi lah. Membebaskan 5500 kilojoule haba. Jadi maka pembakaran 1 gram oktana bagilah delta H tadi kita bahagi dengan gram per mol ataupun gisim molar. Dia akan dapat 48.2 kilojoule per gram. Jadi maka nilai bahan api bagi oktana adalah 48.2 kilojoule per gram. Itu macam mana nak kira? Senang saja ya. Delta H dia bagi gisim molar, kita boleh cari dengan mengira JAR pada C8H18. Okey, jadi oktana mempunyai nilai bahan api yang lebih tinggi berbanding metana. Seperti dalam jadual 3.5 ya, namun pembakarannya menghasilkan lebih banyak jelaga. Jika diberi pilihan bahan api yang manakah anda pilih untuk memasak dibandingkan oktana yang kita kira tadi, C8H18. Ini adalah oktana ya, dibandingkan dengan metana. Okey. Okey, jadi metana adalah CH4. Jadi penyataan kat sini dia kata bahawa oktana ni pembakarannya akan menghasilkan jelaga yang banyak. Jadi ini tinggi dia punya jelaga. Jadi jika diberi pilihan bahan api yang manakah menjadi pilihan anda untuk memasak. Jadi kalau oktana ni bagus tak jelaga? Tak bagus lah kan untuk makanan. Okey, jadi sudah tentulah kita akan pilih gas metana digunakan sebagai gas memasak. Kerana apa? Kerana kurang jelaga. Okey. Jadi sebenarnya nilai bahan api ataupun fungsi dia adalah dia menyebabkan
bagaimana kita memilih bahan api tersebut. Jadi ada 4 faktor bagi memilih bahan api. Okey, macam tadi contoh ni kan. Kesan dia. Jadi kesan dia terhadap makanan tu, kalau kita pilih oktana, dia akan jelaga. Okey, kalau metana dia kurang jelaga. Jadi sesuai digunakan untuk gas memasak. Jadi antara dia punya ciri-ciri adalah pertama adalah kesan bahan api terhadap alam sekitar. Okey, yang kedua, apa yang kita boleh pilih adalah daripada kos bahan api. Ya, kalau kita pilih kos yang tinggi, maksudnya nanti ya benda yang kita nak beli tu adalah tinggi juga, sebab kos bahan api dia tinggi. Okey, sama juga yang ketiga adalah nilai bahan api, sesuai ke tak sesuai untuk bahan api yang kita pilih, kena pada alatan yang kita nak guna. Okey, seterusnya yang keempat adalah mudah didapati dari sumber bahan. Okey, maksudnya kalau susah nak cari, maksudnya kita akan mengalami masalah untuk gunakan dia. Jadi mestilah untuk cari faktor yang senang, kita mesti cari yang mudah didapati sumber dia. Okey. Jadi itu saja ya untuk subtopik 3.3. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.